Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kajian kita pada muka surat 15 ni. Alhamdulillah hari ni meriah hari ni. Tu. Semalam kita sebut sifat Al-Jabbar ya. Jadi hari ni terus hafal. Alhamdulillah. Hari ni kita baca Al-Qahhar. Ada siapa ada nama Abdul Qahhar tu? Lepas ni hafal insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung beberapa lagi sifat daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana i'tikad kita pada nama-nama Allah ni dia mengandungi sifat-sifat yang layak bagi Allah. Contohnya nama Allah Subhanahu Wa Taala ini kita kata Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Khaliq yang kita dah baca ni. As-Salam, Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalaulah nama tu menyebut Tuhan yang Maha Pemurah, maksudnya sifat dia nama pemurah. Sebab nama Allah menunjukkan sifat yang ada pada dia. Kalau kita manusia, nama dia Karim contohnya. Nah, Karim ni mulia. Tapi manusia tu belum tentu lagi. Nah, ada orang nama dia baik tapi sifat dia tak baik. Tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah Al-Asmaul Husna menunjukkan sifat-sifat ni. Yang Allah bersifat dengan maksifat yang ada dalam nama-nama tersebut. Jadi bila kita kata Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha memberi rahmat, maksudnya memang sifat dia begitu. Jadi hari ini kita sambung beberapa lagi sifat. Al-Qahhar, Al-Qahhar yang sangat mengerasi, tegas. Al-Qahhar, Al-Jabbar. Jabbar kita sebut semalam apa dia? Yang membanyakkan, yang membaikkan akan segala pekerjaan sekalian hamba, yang menampung, menutup semua yang dilakukan oleh manusia. Dan juga Al-Jabbar juga maksudnya tak ada orang lain yang lebih daripada dia. Al-Jabbar. Dialah bahasa kita kata kalau orang mari tu dia argue, kalau dia datang gum belaka kepada dia. Al-Jabbar kita terjemah semalam sebagai apa? Gedebel. Gedebel bahasa kita. Tidak samsing tu jangan silap faham. Baik. Al-Qahhar yang sangat mengeras lebih kurang dengan Al-Jabbar. Maksudnya tegas. Sebab tu bila kita nak doa kepada orang-orang yang zalim, doa kepada Syria contohnya, melawan Israel contohnya, kita sebut Ya Qahhar, Ya Jabbar. Sebab sifat-sifat ni sifat tegas, sifat yang keras. Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang musuh-musuh dia, Allah Taala keras. Yang seterusnya Al-Wahhab. Al-Wahhab yang ni biasa sebut Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Wahhab ni maksudnya yang banyak nikmat lagi yang berkekalan memberi. Al-Wahhab dia ni banyak nikmat. Allah Ta'ala ni Maha memberi nikmat kepada kita. Dan Al-Wahhab bukan sekadar dia bagi. Al-Wahib tu bagi. Wahaba yahibu. Wahaba yahibu Al-Wahib. Wahib ni memberi. Al-Wahhab yang senantiasa memberi. Yang ini berkekalan memberi itu maksud dia senantiasa memberi. Macam kita sebut Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Corak perkataan tu maksudnya dia berpanjangan dan mubalaghah, sangat-sangat banyak memberi. Kalau kita kata semalam sifat Al-Ghaffar, ingat lagi Al-Ghaffar,
Maksud apa Ghaffar? Tuhan yang sangat-sangat mengampuni dosa hambanya. Banyak mana pun dosa hamba, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Banyak mana, sebanyak buih di lautan, setinggi langit dosa manusia, tapi bila letak dengan sifat Allah Al-Ghaffar, Tuhan yang sangat-sangat mengampuni. Sama juga sifat Al-Wahhab, yang sangat-sangat memberi dan berkekalan pemberiannya, senantiasa memberi. Apa yang ada pada kita ni, siapa yang bagi nikmat kepada kita? Allah. Dia yang memberi. Jadi dengan Al-Wahhab memberi ni pula ada dekat-dekat dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang memberi rezeki bagi sekalian hambanya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Ar-Razzaq, dia sahaja. Bila kita kata tauhid al-asma was sifat, tauhid nama dan juga sifat, bila Allah memiliki sifat nama dia Ar-Razzaq, dia bersifat dengan memberi rezeki, maka tidak ada yang lain selain daripada Allah yang boleh memberi rezeki kepada kita. Tak ada yang boleh memberi rezeki kepada kita. Itu iman kita. Tauhid yang menyatakan tidak ada yang dapat memberi rezeki kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak berdoa minta murah rezeki, kita nak sebut apa? Ya Razzaq, Ya Wahhab, boleh juga. Ya Razzaq, Ya Wahhab. Wahhab ni Abdul Wahhab. Ramai orang nak boleh gelaran Wahhab sekarang ni. Al-Wahhab. Jadi biarlah orang gelar nak kata apa tu. Yang penting Al-Wahhab tu nama Allah. Al-Wahhab tu nama Allah. Kalau kita ni bersandar dengan nama Allah, lagi baik sebenarnya. Kita bersandar dengan nama Allah. Daripada orang bersandar kepada manusia dan juga makhluk, baik kita sandar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cerita tu kita tinggal. Cerita lama dia. Cerita lama. Al-Fattah. Al-Fattah yang membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Al-Fattah, dialah Allah yang maha membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Allah buka pintu rahmat, mudah kita kata, yang membuka pintu rahmat. Dialah, kalau kita nak kepada sesuatu kelapangan, kita nak kepada kita ni tersempit dan sebagainya, Ya Fattah, Ya Allah, Tuhan yang membuka pintu segala rahmat, perbendaharaan dan sebagainya. Jadi sifat Wahhab, Razzaq, Fattah boleh kita gabungkan untuk maksud yang sama, sebab dia ada kaitan belaka. Wahhab maha memberi kurniaan kepada kita, Razzaq maha memberi rezeki kepada kita, Fattah buka pintu-pintu rahmat kepada kita. Jadi kalau kita ni nak kepada sesuatu rezeki, nak kaya ke, nak lapang ke, kita boleh guna mana-mana sifat ni. Dekat-dekat makna dia, tetapi menyatakan tentang kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya Al-Alim. Al-Alim yang bersangatan mengetahui. Al-Alim asal daripada perkataan apa? Ilmu. Ilmu. Al-Alim sama dengan ilmu. Kalau orang alim pun sama juga, orang alim.
Beza mana alim dengan alim? Alim, ain, alif, lam, mim. Orang ni sifat manusia, alim. Allah sifat dia alim, ain, lam, ya, mim. Beza mana alim dengan alim? Alim ni tahu. Alim yang sangat-sangat tahu. Sifat Allah ni banyak dia guna corak-corak atau kita sebut dalam bahasa Arab sirah yang mana menunjukkan kemuliaan dan juga kebesaran. Alim, orang ni orang alim. Kita tak sebut orang alim dia, tak. Abdul Alim. Betul? Abdul Alim. Kalau Muhammad alim. Ain, alif, lam, mim, tu sifat manusia. Alim, orang ni alim. Allah alim. Alim tu sangat-sangat mengetahui. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alim ni apa dia? Alimum bidhatis sudur. Allah maha mengetahui dengan apa yang ada dalam hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala dia tahu apa yang ada, pengkhianatan jelingan mata dan juga apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat kursi kita baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tahu semua yang depan mereka dan di belakang mereka. Apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ilmu Allah Ta'ala ni meliputi semua perkara. Al-ihatah. Al-ihatah wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allah Ta'ala ihatah maksud merangkumi ilmu dia semua perkara. Ibarat kita bagi contoh baru ni, ada satu botol air mineral. Satu botol air mineral ni kita nampak. Kok ni pun kita nampak, hak lepas belakang air mineral tu pun kita nampak. Hak zahir pada kita, kalau benda ni tak sini, depan ni kita nampak, belakang kita tak nampak. Tak. Ihatah maksudnya kita nampak belakang, depan nampak, tepi nampak, kiri kanan nampak belakang. Tapi kita hanya nampak pada sifat air tu je. Kalau mari botol air teh kat kita, air kopi, nampak dak belakang tu? Tak nampak dah. Setakat air kosong nampak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ihatah, ilmu Allah ni semua benda ni ibarat kita nampak air yang jernih. Dalam tu kita nampak belakang. Luar ni, atas ni air, dalam tu dengan ikan, dengan ketam, dengan sutung, batu karang. Kita di atas ni nampak belakang. Tak ada yang menghijab kita. Kalau air kotor, nampaklah hijab tu. Tak. Nampak tak dalam? Tak nampak pasal air kotor. Ada yang menutup. Tapi kalau pergi kawasan air jernih, nampak belakang dalam tu. Kita bukan nak sebut sifat Allah begitu. Tak, kita nak sebut sifat ilmu ni bila dia merangkumi, kita nampak belakang. Jadi Allah bukan tengok semacam mana kita tengok air. Tak. Allah tengok lebih lagi daripada tu. Cuma kita nak bagi nampak bahawa apa makna sifatnya mengetahui semua benda. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni kalau kita mengaji akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut walillahil mathalul a'la. Apa jua perumpamaan yang kita bagi untuk memberi faham atas nama dan sifat Allah, sifat Allah pasti lebih tinggi daripada yang kita faham, yang kita bagi contoh.
walillahil mathalul a'la. Contohnya begini, tapi Allah lebih daripada contoh tersebut. Itu kaedah. Jangan kita kata, macam mana Allah Ta'ala tengok? Allah Ta'ala tengok serupa tengok dalam air. Tak. Tengok dalam air itu sifat manusia. Cuma kita nak bagi faham macam mana sifat boleh tengok belaka, kita bagi contoh tengok dalam air. Tapi Allah lebih daripada tu. Kalau kita nak kata dalam air tu kita nampak belaka, Allah lebih daripada tu dia nampak. Walillahil mathalul a'la. Dia sebut kaedah dalam memberi contoh sifat Allah ni, Allah ni baginya contoh yang paling tinggi. Tinggi dia contoh tu, sifat Allah lebih daripada tu. Cuma kita boleh bagi contoh untuk mudah faham. Nampak? Jadi Al-Alim yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia tahu apa yang di langit, apa yang di bumi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Meliputi ilmu Allah ni semua benda. Tak ada yang tidak berada dalam pengetahuan Allah. Tak ada yang tidak berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang yang bersifat dengan humum, humum ni maksud gelisah. Ibrahim bin Adham bila jumpa orang gelisah, dia tanya 3 perkara. Bila ditimpa musibah, dia tanya 3 perkara. Yang pertama sekali, dia kata apa? Kamu ni ditimpa musibah atau dapat malapetaka ni, yang pertama, apakah dia ni mengurangkan rezeki yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rezeki yang Allah tulis bagi kamu ada dalam takdir Allah. Contoh kita kata kereta aksiden, kemalangan kereta. Kita pun sedia, Allahu Akbar, kereta aku aksiden. Baik. Kalau jumpa Ibrahim Adham, dia tanya 3 soalan. Yang pertama, aksiden ni kalau hilang rezeki kamu ni, apakah rezeki yang kurang ni mengurangkan, yang hilang ni mengurangkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah? Tak. Dah memang rezeki kita begitu, tak kurang dah, dan tak akan lebih rezeki kita. Jadi kalau dia kurang dengan ketentuan daripada Allah. Satu. Duk pening lagi musibah, dia kata, tanya soalan kedua, apakah musibah yang berlaku ke atas kamu ni terlepas daripada ilmu Allah? Allah Ta'ala tak tahu apa yang berlaku pada kamu saat ni? Mustahil. Tak juga. Soalan ketiga, dia akan tanya, apakah musibah ni akan mempercepatkan ajal kamu? Tak juga. Ajal ni kalau mari musibah apa pun, dia tak akan mati kita dengan musibah. Dia mati dengan ajal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ditipu musibah, aksiden, kemalangan dan sebagainya, tak mati. Sebab apa? Dia bukan mati dengan musibah. Manusia ni mati dengan ajal. Kalau dah sampai ajal, atas katil pun boleh mati. Kalau belum ajal, aksiden, pecah ni, pecah macam-macam, hidup lagi, dah bukan ajal. Manusia mati dengan ajal, bukan mati dengan sebab musibah. Jadi dia tanya 3 soalan, dia kata tak ada sebab sebenarnya kamu nak bersusah hati. Kalau kamu kuat pergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tahu bahawa yang berlaku ni Allah tahu dah dulu pada kamu nak tahu. Dia izin benda tu berlaku. Yang kedua, kalau berkaitan dengan rezeki, memang rezeki kita lagu ni, tak kurang tak lebih. Kalau tak berlaku gini pun akan hilang dengan cara lain, sebab rezeki kita Allah tentu dah. Yang ketiga, susah ke payah ke, ajal kita dah ditentukan oleh Allah. Jadi hiduplah di dunia ni bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, yang sangat-sangat mengetahui. Al-Qabid, yang mempicikkan akan rezeki atas mereka
yang menghendaki ia akan dia. Maksud apa ni? Al-qabid, yang menahan akan rezeki. Dia pegang. Al-qabid ni maksud Tuhan yang memegang, picik maksudnya dia menyekat atau dia menahan rezeki atas mereka yang dia kehendaki. Siapa yang Allah Ta'ala tak nak bagi rezeki, dia tak bagi rezeki. Itu juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahalah banyak mana, tapi kalau Allah Ta'ala tak nak bagi rezeki, macam-macam tak jadilah. Tanah pokok tak hidup, hak hidup dah tak buah, hak buah dah tak ada masak dah, keluar bunga je hujan dah. Time musim durian tengok bunga banyak, tiba-tiba mari hujan ribut, habis dengan bunga-bunga tak ada. Nah, hak buah dah dulu tak ada masak, hak masak buruk pula. Dia tidak rezeki dia. Allah Ta'ala tak bagi rezeki, tak usah usaha lah lagu mana pun. Bukan kita tak nak usaha, maksudnya tak usah kata apalah. Dan Allah Ta'ala ni sifat dia Al-Qabid, dia juga Ar-Razzaq, dia juga Al-Qabid. Al-Basit, Al-Qabid dia menyempitkan rezeki, Al-Basit yang meluaskan ia akan rezeki bagi mereka yang menghendaki ia akan dia. Al-Basit, Abdul Basit, Syekh Basit. Nah, Al-Basit ni maksud dia luas. Allah buka rezeki dia. Al-Basit, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah ni dia menghamparkan rezeki untuk siapa yang dia nak. Hampar rezeki ni maksud dia bentang. Allah bentang rezeki. Dia bersutur rizqa liman yasha. Hapa ni, kamu duduk sini. Kalau kita kata contoh bahasa kita pula dah. Bahasa kita bentang satu seperoh. Kalau di Mekah tu seperoh panjang, seperoh. Dia bentang. Lepas tu dia je campur kurma dengan roti. Bagi rezeki. Roti, bagi susu, bagi yogurt, bagi tu, bagi ni, habis. Orang tu kata, aku tak dapat lagi ni susu tu, yogurt, tak dapat lagi. Dia kata habis dah, ada rezeki. Dia bagi, dia bentang. Jadi orang ni sifat dia, kalau kita nak faham, dia je bentang seperoh, dia bagi kepada orang. Tu manusia. Allah yabsutur rizq, Allah bentangkan rezeki kepada hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia Allah hamparkan. Buka semua pintu rezeki. Ikan ada rezeki, ikan paus makan ikan kecil, ikan kecil makan benda lain pula. Manusia makan ikan. Nah, manusia makan kambing, kambing makan rumput. Ada pula rumput, cara dia nak hidup macam ada rantaian. Semua ni siapa dia yang hamparkan semua rezeki ni pada manusia? Allah. Kita tengok besarnya sifat Allah Ta'ala. Dalam hidup manusia ni tak ada benda yang tak ada rezeki. Nah, kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Nabi SAW sebut dalam hadis, kalaulah manusia ni benar-benar tinggi tawakal dia dengan Allah, maka akan jadilah dia seperti burung, keluarnya perut kosong, baliknya dalam keadaan kenyang. Ya betul, keluar, terbanglah cari rezeki, ikhtiar. Tapi kalau dia betul dengan Allah, ikhtiar dia kena, insya-Allah dia akan pergi keluar perut kosong, balik perut kenyang. Sebab apa? Rezeki ni Allah Ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Dia bagi rezeki pada siapa yang dia nak. Ada. Cuma kalau tak siapa lagi tu, mungkin sikit banyak beza. Nah, time kita lapar, baru ni ada orang sakit nak buat operation, tengah dalam keadaan buntu, sungguh-sungguh tu buntu, ada orang ziarah dia bagi bantuan. Ada. Macam mana?
Dia kata kita pun tak tahu. Yang penting selama ni dia duk doa dengan Allah, Allah hantar dia. Kita pernah dengar cerita ulat dalam batu tak pun boleh hidup. Burung hak cacat pun ataupun apa, orang hak sakit dan sebagainya, ada yang pergi hantar makanan kepada dia. Semua ni dengan takdir dan juga kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-khafid dan ar-rafi', yang ni kita sambung nanti. Kita sambung insya-Allah pada hari Isnin, beberapa lagi sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari Isnin tu ada, hari Selasa kemungkinan dah. Tapi hari Isnin saya bagi tahulah, takut balik kampung. Cuti sekolah kan minggu depan. Cuti sekolah. Hari Isnin ni cuti sekolah dah. Cuti seminggu. Tapi tengoklah insya-Allah. Saya mungkin balik hari Selasa tu balik mungkinlah. Ataupun hari Isnin tengah hari tu balik. Hari Senin, hari Rabu atau hari Khamis insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.